Assalamualaikum. Hai, saya Suryati dari Suryati Homeopati. Okey, berpengalaman lebih 20 tahun membantu mereka yang hendak dibantu dan dalam merawat mereka yang mengalami masalah sistem tubuh yang tidak seimbang. Okey, bila sistem tubuh tak seimbang, ini boleh mengakibatkan macam-macam gejala tidak selesa atau kita sebut sebagai penyakit lah. Okey, keadaan ini kadang-kadang meresahkan kita kan, terutama sekali mereka-mereka yang paling mudah kita tengok orang-orang yang macam kita nampak macam simple tapi sebenarnya orang yang alahan, pagi-pagi bersin, kerap. Kadang-kadang kita rasa benda ni macam biasa je tapi sebenarnya tu macam orang Melayu kata resedung lah kan. Macam itulah alahan, gatal hidung, mata. Lepas tu yang paling sedihnya bila kena berpantang dalam banyak perkara lah kan. Makan nak kena pantang, kadang-kadang cuaca, habuk, lepas tu tak boleh makan seafood, udang, sotong apa semua lah kan. Okey, jadi dari pengalaman saya nak kongsi lah. Selain daripada ini saya cuba kongsi bagaimana saya mengenai orang yang kencing malam. Okey, kencing malam ni selalunya kita tengok, kita kata pada anak-anak kan. Lepas tu selalunya orang suka, kita tengok kadang-kadang orang suka macam perli. Orang suka perli sebab dia kencing malam. Orang yang sebut kata bomba lah, apalah kan. Lepas tu suka merendahkan dia, anak-anak ni kan. Sebenarnya saya nak bagi tahulah, sebenarnya orang yang anak-anak ataupun orang yang ada masalah kencing malam ni, dia merupakan satu penyakit. Itu apa yang pengalaman saya lah. Orang lain saya tak tahulah. Ini dari pengalaman saya selama 20 tahun lebih dalam bidang ni. Saya nampak orang yang kencing malam ni merupakan satu penyakit dan kita kena support betul-betul. Sebab dia benda tu keadaan itu tidak terkawal. Otak dia tak boleh nak bagi tahu, kata dia kena bangun kencing sebab tiba-tiba dia kencing. Dia macam tak sedar benda tu kan. Kalau kita ikutkan kita sebagai manusia normal kan, mana yang nak, kalau anak kita marah sekali dia kencing pun, kita rata dia kencing, dia tak nak lah. Lepas tu dia pun nak tidur yang selesa, dia tak mau basah apa semua kan. Jadi memang itu pengalaman saya lah, dia merupakan satu penyakit dan kita pun jangan ni. Okey, pengalaman saya ada satu orang dewasa tau, ada dua orang. Satu kes pelajar universiti lelaki. Mak dia memang pening lah, ayah dia pening, datang jumpa saya ingat lagi kan. Dia bayangkan dia duduk asrama, budak first year duduk asrama. Bayangkan budak lelaki kencing atas katil, lepas tu kena budak kat bawah. Di asrama kan. Bayangkan punya malu dia, satu asrama kecoh. Kan sebenarnya benda tu dia tak boleh kawan. Jadi kita rasa benda tu, kita kata benda ni macam disengajakan, tak boleh. Mak dia kata, ayah dia kata dari kecil dia bermasalah macam tu. Okey. Lepas tu satu lagi yang paling sedih dan paling memalukan, pengantin baru kencing di rumah mertua hari pertama. Di katil. Kalau kita fikir-fikir macam ya ke kan? Macam tak logik kan? Tapi itulah yang berlaku dan itu yang saya alami apabila orang datang kepada saya minta tolong. Kan? Jadi bila saya tengok di sini, masalah dia adalah sebenarnya sistem badan dia yang tidak seimbang menyebabkan dia macam tu. Lepas tu menyebabkan dia jadi masalah kencing malam apa semua kan. Dia kerja tak boleh kawal. Okey, selalu saya akan tanya, dari pengamatan saya lah, dari masalah kencing malam ni memang tak ramai yang datang, tapi ada beberapa lah dalam sebulan tu kan, sekali ke dua kali atau kadang-kadang tak ada, ataupun saya dalam setahun tu memang ada beberapa kes yang kencing malam ni lah yang saya bantu untuk rawat lah, insya-Allah yang Allah bagi setakat ni alhamdulillah. Tapi saya tak janjilah setakat yang sudah tu alhamdulillah lah. Okey. Jadi pengalaman saya selalunya orang-orang yang suka kencing malam ni selalunya dia punya habit dia suka benda yang manis. Air manis. Lepas tu kalau anak-anak ni tolonglah, sebab kalau boleh kurangkan yang manis, memang kena kurangkan yang manis, air manis. Lepas tu yang dewasa pun suka yang manis, dia tak suka benda-benda yang air kosong, memang sangat kurang. Macam saya lah, memang saya akan tanya, memang air kosong kurang, suka benda yang manis. Lepas tu mental dia, minda dia bila dia kecil dia dah stres. Asyik kena kata. Jadi benda tu macam satu memberi satu tekanan kepada dia, jiwa dia, emosi dia. Yang tu kena jaga. Kan, maksudnya orang dah kata dia. Jadi macam kadang-kadang benda tu macam dia dah jadi fobia tau. Walaupun dia kontrol tapi tak boleh jadi juga kan. Okey, itu. Jadi yang pernah jatuh ataupun accident,
Lepas tu saya kata tadi anak yang stres, makanan tadi, air kosong, pernah jatuh ataupun stres. Jadi setakat ni kalau kita cuba atasi, kalau ikut pengalaman saya, cuba atasi lah. Cuba atasi dia, kurangkan yang manis lah. Budak-budak, anak-anak, dan bagi dia air kosong. Mula-mula jangan bagi waktu malam nak tidur. Bagi air kosong siang, banyakkan dia. Biar dia kencing kerap, biar dia kencing kerap pun tak apa. Biar dia ke toilet kerap pun tak apa. Jadi kalau kita minum air jumlah yang banyak, insya-Allah, jadi badan kita akan bersih, mula sistem badan kita akan okey, dan selalunya dia tak lama. Macam kita lah, kalau kadang kita ada masalah kencing yang kerap-kerap macam tu kan, tak boleh kawal, kadang-kadang ada ketikanya kan. Terutama orang yang dewasa ni, kadang-kadang ada yang masalah yang macam tu, kencing, minum dalam jumlah yang banyak. Jadi kadang-kadang kita takut. Jadi kita bila banyak minum kencing kerap. Tak apa. Tahap awal saja dia akan kencing kerap. Lepas tu bila jumlah yang banyak, lepas tu dia akan okey. Jadi kalau untuk orang yang kencing kerap sama lah. Jadi yang kalau kencing malam memang kita memang kena kurangkan gula. Kalau boleh benda bergula, memang kurangkan maksima. Kalau dapat, memang kena kurangkan maksima lah. Air yang gula. Jadi yang pertama, benda-benda air ke makanan yang semua benda-benda manis memang kena kurangkan maksima. Yang keduanya, minum plain water yang cukup lah. Minum air kosong yang cukup. Air kosong memang perlu cukup lah. Air kosong cukup, bukan ais tau, air kosong, air masak ke, air tapis ke. Jadi kena air 10 bilik lah kan. Lepas tu, tapi kalau berkaitan dengan sistem badan, kalau berkaitan dengan sistem badan, maksudnya memang kena rawat lah. Perlu rawatan lah, tapi selalunya dari kalau orang yang telefon saya kata okey, minum air cukup, apa semua, kurangkan manis apa, selalunya insya-Allah dia okey. Tapi kalau kata memang dia pernah aksiden, dia pernah jatuh, yang tu kita perlukan rawatan lain lah. Okey, itu pengalaman saya. Jadi ini yang saya boleh kongsi lah mengenai kencing malam. Tolong jangan anggap benda ni mudah. Walaupun anak kita, tolong jangan rasa benda ni tak ada apa-apa. Tapi benda ni sebenarnya adalah menyebabkan sistem badan kita yang bermasalah. Takut sampai dewasa kalau anak kita masalah, banyak kalau kencing di asrama kan, malu kan. Lepas tu dah lah, kalau kadang-kadang nak balik kampung begitu susah kan. Nak tidur ramai-ramai kan. Jadi sekarang ni kita kena jaga mental dia, emosi dia kena jaga. Okey, jadi setakat ni saya boleh kongsikan pagi ni. Saya minta maaf maknanya saya silap. Yang ini saya bercerita daripada pengalaman saya sendiri, di tempat saya sendiri, di center saya sendiri. Okey, jadi saya tak libatkan orang lain. Ini pengalaman saya dan apa yang saya pengamatan saya selama 20 lebih tahun saya dalam perkhidmatan ni. Jadi saya nampak dari sudut macam tu dan insya-Allah ada jalan penyelesaian dia. Okey. Jadi kalau jika seandainya belum bermanfaat, boleh share. Lepas tu jika ada yang perlu dibantu, boleh hubungi saya lah, insya-Allah. Terima kasih kerana menonton. Doa saya semoga kita semua sihat dan bahagia, dan semoga Allah redha atas kita semua. Okey, amin. Okey, assalamualaikum.